Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 21 Julai bersama saya Janah Kamaruzaman. Kerajaan Pahang tidak menerima sebarang laporan mengenai suntikan picagari kosong di negeri ini. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak berkata, bagaimanapun sekiranya terdapat aduan, maka pengesahan akan dibuat daripada pihak yang terlibat dan tindakan lanjut akan diambil. Saya belum menerima komplain daripada mana-mana pihak lah sama ada berlaku di Pahang atau tidak. Kalau berlaku, kita minta pengesahan daripada, kalau ada aduan, beritahulah, kita minta pengesahan daripada hospital berkenaan. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UKOM hari ini. Sebelum ini, terdapat laporan tular di media sosial mengenai beberapa kejadian suntikan vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV yang didakwa membabitkan picagari kosong. Badan Bertindak Imunisasi COVID-19 CITF dilaporkan memandang berat dakwaan berkenaan termasuk bekerjasama dengan pihak berkuasa termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM dan ATM bagi menjalankan siasatan terhadap kejadian tersebut. Sementara itu, katanya bekalan vaksin COVID-19 di negeri Pahang adalah mencukupi dan orang ramai akan dipanggil secara berperingkat untuk menerima suntikan vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV. Mengenai pelaksanaan pemberian vaksin di PPV Dewan Jubli Perak Sultan Haji Ahmad Shah di sini, beliau berkata proses pemberian vaksin berjalan lancar dan beliau meminta kepada penerima agar mematuhi arahan petugas terutamanya berkaitan kawalan lalu lintas di kawasan tersebut. Kerajaan Negeri Pahang terus menyalurkan sumbangan berterusan bagi meringankan beban rakyat di negeri ini termasuk golongan ibu tunggal. Sebanyak 2,800 pek sumbangan barangan makanan asas daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail diberikan kepada Persatuan Ibu Tunggal Negeri Pahang. Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahniza Syamsuddin berkata, sumbangan berkenaan diagihkan kepada ibu tunggal di 14 buah parlimen dalam negeri Pahang. Kerajaan negeri sentiasa prihatin dengan setiap lapisan rakyat, tidak kira lelaki atau perempuan, pelbagai peringkat usia dan bangsa dan sentiasa berusaha mengagih semua bantuan dengan harapan tiada lagi yang terlepas pandang. Beliau berkata demikian ketika dihubungi unit komunikasi dan media Pahang UKOM hari ini. Sementara itu, pengerusi Persatuan Ibu Tunggal Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Melati Ali berkata, kesemua 14 buah parlimen di negeri ini akan menerima 200 pek sumbangan yang akan diagihkan melalui persatuan di parlimen masing-masing. Beliau yang juga Presiden Pertubuhan Ibu Tunggal Kebangsaan Malaysia PITKM berharap agar sumbangan ini dapat meringankan sedikit beban mereka terutamanya dalam menyambut Aidiladha. Dalam pada itu, beliau berterima kasih kepada kerajaan negeri terutamanya Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kerana tidak pernah meminggirkan golongan ibu tunggal malah menjadi antara keutamaan dalam pengagihan bantuan. Polis akan membuka kertas siasatan susulan video tular menunjukkan beberapa individu keluar daripada kawasan yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di daerah ini. Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Muhammad Noor Yusof Ali berkata, kertas siasatan akan dibuka mengikut Seksyen 22-1 Akta Pencegahan Kawalan Penyakit Berjangkit 1998 dan juga di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Jadi kita telah membuka kertas siasatan dan siasatan di bawah Seksyen 22 bracket 1 di bawah Akta Pencegahan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan juga di bawah Seksyen 233 Suruhanjaya Komunikasi Multimedia SKMM. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UKOM hari ini. Beliau berharap tidak ada orang ramai yang mengambil tindakan sendiri dan beliau memberi jaminan pihak berkuasa yang berada di situ bukan hanya ingin mencari kesalahan tetapi ingin mengawal kawalan keselamatan dan membantu. Pihak berkuasa juga telah mengambil kira keperluan asas dengan memastikan kedai runcit, klinik dan lain-lain keperluan boleh diakses sebaiknya.
Dalam pada itu, beliau menzahirkan keyakinan yang tinggi bahawa banyak perkara akan menjadi mudah jika semua pihak bekerjasama mematuhi SOP yang ditetapkan. Pahang melonjak kepada 603 kes jangkitan COVID-19 pada hari ini berbanding 288 kes pada semalam, iaitu pertambahan sebanyak 315 kes. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKMP, Kuantan masih lagi mencatatkan kenaikan jumlah jangkitan tertinggi dengan 250 kes berbanding 100 kes sebelum itu. Daerah Temerloh merekodkan kadar jangkitan kedua tertinggi di Pahang dengan 119 kes selepas hanya mencatatkan 41 kes pada Selasa. Bentong pula merekodkan sebanyak 73 kes, diikuti Bera dengan 53 kes, Lipis 45 kes, Jerantuk 28 kes, 26 kes lagi daerah Raub, Pekan pula mencatatkan 5 kes dan 2 kes masing-masing di daerah Rompin dan Maran. Bagi Cameron Highland pula tiada mencatatkan sebarang kes pada hari ini. Terdapat beberapa daerah menunjukkan kadar jangkitan yang tinggi termasuklah kewujudan kluster baru di daerah Lipis iaitu kluster Nabun. Sebanyak 4 kes kematian baru dicatatkan pada hari ini melibatkan kes ke-218 hingga kes 221. Seramai 515 ketua isi rumah di Felda Jeng ke-8 di Jerantut yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD menerima sumbangan barangan basah baru-baru ini. Sumbangan berkenaan disampaikan oleh Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Felda, Koperasi Usahawan dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Nazri Ngah yang juga Ahli Dewan Negeri Pulau Tawar. Yang Berhormat Datuk Haji Nazri dalam satu hantaran di Facebooknya berkata, beliau menyampaikan sumbangan daripada Felda Wilayah Jengke kepada penduduk Felda Jengke 8 yang dikenakan PKPD bermula 15 Julai 2021 hingga 28 Julai 2021. Katanya seramai 515 orang ketua isi rumah yang akan menerima sumbangan barangan makanan seperti ayam segar, sayur-sayuran, telur, bawang dan mi kuning. Beliau mendoakan semoga penduduk dipermudahkan segala urusan dan semoga seluruh keluarga dilindungi dari penyakit COVID-19. Felda Jengke 8 yang melibatkan kluster rantau ke Sidang dikenakan PKPD bermula 15 Julai lalu. Kes indeks kluster ini merupakan seorang lelaki tempatan berumur 77 tahun yang ada sejarah penyakit darah tinggi dan masalah jantung itu diziarahi anak-anaknya dari luar Pahang. Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP sentiasa bergerak dalam memperkasakan hasrat dan matlamat kerajaan Pahang khususnya dalam membantu rakyat bagi memastikan setiap perancangan kerajaan dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik. Naib Pengerusi 1 MTSP, Encik Muhammad Farid Muhammad Noor berkata, MTSP berperanan penting dalam menjayakan setiap usaha kerajaan bukan sekadar menggerakkan para sukarelawan di seluruh negeri tetapi berperanan membantu dalam pelaksanaan sesuatu perancangan kerajaan. Katanya, kerajaan negeri cukup prihatin dan mahu setiap pelaksanaan perancangan pembangunan dan bantuan yang disalurkan dapat mencukupi sejumlah besar bilangan penerima di seluruh daerah di Pahang. Beliau berkata demikian kepada unit komunikasi media Pahang UKOM di sini baru-baru ini. Komitmen MTSP ini diteruskan lagi sebagai sukarelawan yang membantu melancarkan pemberian vaksin COVID-19 di negeri ini, terutama di kawasan luar bandar. Peranan sukarelawan ini menyeluruh meliputi pengagihan bantuan daripada kerajaan negeri kepada semua penerima yang terkesan sama disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP mahupun akibat bencana alam seperti banjir. Encik Muhammad Farid berkata, peranan MTSP sememangnya semakin meluas dan diperlukan pada setiap pelaksanaan agenda dan perancangan yang mahu dilakukan oleh Kerajaan Pahang. Kerajaan Pahang menyumbang sebanyak RM8,000 kepada 2 pesakit kronik di kawasan Dewan Negeri Padang Tengku yang telah disampaikan sendiri oleh ahli Dewan Negerinya Yang Berhormat Datuk Mustafa Haji Long baru-baru ini. Menurut Yang Berhormat Datuk Mustafa, bantuan tersebut disampaikan bagi meringankan beban pesakit yang memerlukan rawatan susulan bagi merawat pesakit masing-masing dan memerlukan kos rawatan yang tinggi.
Beliau berkata dua penerima berkenaan adalah penghidap penyakit strok dan pendarahan otak berjumlah RM8,000. Beliau berkata demikian ketika dihubungi unit komunikasi dan media Pahang baru-baru ini. Dua penerima itu ialah seorang pesakit strok, Encik Syariman Muhammad Elias Ghazali dari kampung Bercang Padang Tengku yang menerima sumbangan berjumlah RM3,000 dan seorang lagi penerima dari kampung Bapong iaitu adik Muhammad Irfan Afiq Abdul Rahman menerima RM5,000. Beliau berharap sumbangan daripada kerajaan negeri ini akan dapat menampung kos rawatan susulan kedua-dua pesakit supaya dapat kembali sembuh. Katanya beliau gembira melihat perkembangan positif Muhammad Irfan yang kini semakin sembuh dan ceria serta dapat mengikuti pembelajaran menerusi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR seperti rakan-rakan lain. Adik Muhammad Irfan yang kini berusia 11 tahun merupakan pelajar Sekolah Kebangsaan SK Relong dan telah menjalani pembedahan otak di Hospital Tengku Ampuan Afzan HTAA Kuantan pada November tahun lalu. Sekian Buletin Pahang, edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, YouTube, Instagram dan Twitter. Teruskan bersama kami dalam Buletin Pahang edisi pagi untuk berita terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.